Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madam yang madam sayangi, yang kasihi. Terima kasih sangat-sangat untuk hari Isnin hari tu atas kerjasama. Semalam dah bagi rehat, tapi sebenarnya bagi juga video untuk marking lab report. Dah marking ke belum? Tengok ada 54 dah tengok. Tapi tak tahulah marking ke tidak tu. Kalau tengok mestilah marking kan? Okey, so marking dan jangan lupa submit sebelum hari Ahad. Okey, nanti kalau tak submit, tak nak bagi diskaun. Kalau submit, saya nak bagi diskaun. Kita tengok berapa ramai yang dah submit menjelang hari Jumaat. Kita tengok Sabtu ni nak bagi diskaun ke tidak. Bergantung kepada tahap kecemerlangan you all. Doa banyak-banyak sikit. Okey, so madam akan tengok performance masing-masing dekat eksperimen 3. Okey, tak nak bazir masa. Okay, you all mesti lapar. Tapi sambil-sambil tu, kalau lapar, makan je lah. Tak ada masalah. I okay. Alright, so kita dah belajar dalam kelas yang lepas berkaitan dengan organel. Okay, kalau you all tengok, sebenarnya apa yang kita belajar hari tu adalah 9 jenis organel dalam kelas hari Isnin. Dia sebenarnya sama dengan kawan-kawan lain. Kelas lain belajar semalam. Kita tak buat kelas semalam sebab kita dah buat. Okay, so 9 organel. Apa yang penting untuk organel adalah structure, function. Dia tak ada distribution. Organel memang duduknya di dalam sel. Eukaryotic cell. Kalau prokaryotik dia tak ada organel kecuali ribosom. Okay, so ada 9 yang kita dah bincangkan melalui soalan hari tu. Dan madam ada bagi satu soalan latihan. Okay, kalau you tengok soalan ni, madam suruh buat semalam untuk soalan this one kan. Soalan yang berkaitan organel. Soalan 3, soalan 4 dan soalan 5 ni sebab nak bincang hari ni. Okay, yang lain-lain, okay, saya suka kalau you buat. Walaupun saya tak suruh submit, sebab you akan dapat apa yang soalan akan tanya kalau you faham untuk belajar bab ni. Okey, saya tak suruh submit lagi. Tapi mungkin ada part-part yang saya akan minta you submit. Tapi inilah soalannya yang kita akan guna sepanjang chapter 2. Okey, so bila kita dah belajar semua organel ada 9. Okey, kita ada satu part dekat bawah siap organel ni yang dipanggil sebagai endomembrane system. Okey, so apa itu endomembrane system? Okay, kalau you tengok, dia berkait dengan ada beberapa organel. Okay, apa organel yang terlibat dalam endomembrane system? Yang pertama adalah nukleus. Nukleus bersambung dengan apa? Rough endoplasmic reticulum. Macam mana kita nak kenal? Kalau dalam gambar ni dia ada bintik-bintik ni. Di mana bintik-bintik ini adalah ribosom. Okay, ini adalah organel ketiga yang terlibat. Selain daripada rough endoplasmic reticulum, dia bersambung juga dengan organel yang keempat. Iaitu, apa ni? Kalau telegram ni, korang boleh borak-borak je dengan madam. Smooth endoplasmic reticulum. Dan yang terakhir, yang jauh sikit dan dia tak connected. Yang kita panggil, dah ada dia punya garisannya. Okay, yang kita panggil sebagai Golgi apparatus ataupun Golgi body. Boleh juga. Okay, nama lain dia Golgi body. Okay, kalau kita tengok kat sini anak-anak, okay, 5 organel inilah yang kita panggil sebagai endomembrane system. Okay, apa kerja dia? Dia berkait dengan fungsi-fungsi yang kita dah belajar dalam bab sebelum ni. Okey, bila kita tahu rough endoplasmic reticulum hari tu, apa fungsi dia? Seorang madam nak respon. Apa fungsi rough endoplasmic reticulum hari tu? Yang utama. Dia buat kerja apa itu? Dia adalah site for dia temporary storage of protein. Tapi dari mana datangnya protein yang dia buat? Dia tak buat protein. So, siapa yang buat protein? Ribosom pula. Site for protein synthesis. Okay. Nak buat protein synthesis ataupun nak simpan protein datangnya dari mana? Dalam nukleus ada DNA. Kita belajar hari tu. Apa yang berlaku pada DNA? You buat assignment, DNA disalin menjadi mRNA. Apa jadi kepada mRNA? mRNA akan keluar ke cytoplasm atau pergi dekat ribosom. Okey, berlakulah proses translation.
terhasillah protein dekat ribosom. So ribosom, protein yang terhasil dari tu, yang you all buat apa, bulat-bulat amino acid polypeptide tu, dia pergi mana? Simpan sekejap dekat rough endoplasmic reticulum. Dan rough endoplasmic reticulum buat apa? Hantar pergi ke Golgi body. Apa Golgi body buat? Kumpulan hari tu yang madam kata sifir dia 5 darab 3. Apa 5 tu? First, dia akan terima. Okey. Macam JNT ataupun pos laju, terima. Okey. So sebelum dia hantar buku korang, macam buku tutur korang lah itu. Kononnya raw buku tutur nak sampai ke tuan dia kan. Okey, dia kena. Ya ke? Betul tak? Betul ke? Bila terima terus bungkus ke? Tak. Kenalah dulu tengok alamatnya kat mana nak hantar. Apa lagi package yang ada. So dia kena modify dulu protein tu. Nak jadikan dia enzim ke, nak jadikan dia hormon ke, nak jadi plasma membran ke. Lepas tu dia kena buat apa kat protein tu? Barulah dia bungkus. Lepas tu dah bungkus-bungkus nak hantar ke Sabah, nak hantar ke Sarawak, rumah Adelia. Nak hantar Pahang, nak hantar Terengganu. Lia ada tak Lia hari ni? Okay, so asing tu apa? Sort. Okay, sorted. Dan yang kelima, barulah dia transport. So, ini semua kerja siapa? Kerja Golgi body. Dia buat terhadap apa? Protein yang dihasilkan oleh ribosom tadi. Protein yang ribosom hasilkan ni anak-anak, sifat dia raw, mentah. So, macam ayam mentah, nak jadikan ayam masak merah, hantar kat restoran ataupun kitchen mak kita. Mak kita lah potong ayam, potong bawang, modified, basuh, letak rencah. Okay, so benda-benda ni, okay, dia buat terhadap apa? Ada 3. Bukan hanya protein. Okay, berkait pula dengan fungsi rough endoplasmic reticulum. Di mana rough endoplasmic reticulum dia boleh buat metabolism of, apa bahan yang dia boleh buat? Metabolism. Fungsi smooth endoplasmic. Karbohidrat. Okay, kalau karbohidrat, dia boleh buat metabolism. So, bahan-bahan yang berkait dengan karbohidrat lah. Okay, ataupun smooth endoplasmic juga dia terlibat dalam sintesis lipid. Betul? Okay, jadi inilah 3 bahannya. Lipid. Lupa. Kalau highlight kita tak boleh highlight dekat tulisan kita. Lipid, karbohidrat dan juga protein ni tadi. 3 bahan ni lah yang Golgi apparatus dia bukannya buat protein je yang dia tolong buat benda-benda ni. Dia buat juga pada lipid, dia buat juga kepada karbohidrat dalam badan kita. So, bila dah buat ni semua, barulah bahan-bahan itu dari mana? Daripada ER tadi. ER tu 2 lah, smooth ke, rough ke. Okay? Dan dihantar ke other parts of cell. Contohnya nak hantar menjadi hormon dekat sel lain. So, dia bungkus lah. Dan lysosom ini adalah organel ke-6 yang merupakan produk kepada endomembran system. So, berdasarkan contengan yang comot ini, dapatlah kita baca ayat-ayat ini. Nampak tak dia kata? Apa itu endomembran system? Ada tunjuk ada 6 tadi. Okay, collection of membranous. Makna membranous ni benda yang ada membran. Okay, maknanya dia hanya melibatkan organel-organel yang ada membran. Okay, ada juga satu yang tak ada, ribosom. Tapi dia attach pada rough. Okay, yang mana dia akan buat apa? Dia akan transport within the cell. Bahan-bahan tu yang dia dah siap pack ke apa semua, kita akan transport within cell. Nak pergi ke mana? Dari rough endoplasmic, nak pergi smooth, nak pergi mana. Okay. Dan dia melibatkan struktur-struktur ini. Nuklear ni dia fokus pada nuclear envelope sebab jalan nak keluar. Tapi sebenarnya you boleh slash dekat nota you, it is nucleus. So inilah struktur. Kenapa dia terlibat juga plasma membran ni? Sebab nanti contohnya daripada ini sel. Okay, ini ada satu lagi sel. So bahan tadi dah dihantar dalam bentuk kantong lah. Dia dalam bentuk sac. So dia akan pergi, dihantar ke sini melalui struktur plasma membran.
So nak bagi tahu cerita ni je, tapi soalan ni jarang sangat ditanya. Nak bagi tahu yang beberapa organel ini boleh bergabung dan dipanggil sebagai endomembrane system. Endo tu maksudnya dalam. Sistem di dalam membran. Di dalam membran apa? Plasma membrane of cell lah. So bila kita dah tahu isi dalam sel, okey, penting juga untuk kita tahu macam mana ciri-ciri kita punya plasma membrane. Kat sekolah dulu kita panggil sel membran. Okey, apa bahasa Melayunya apa? Cuba bagi tahu madam. Plasma membrane bahasa Melayunya apa? Tak pernah dengar. Oh, membran plasma lah. Okey, membran plasma. Okey, sama je lah, terbalik je. Tapi jangan jawab membran plasma, it is plasma membrane. Orang putih kan dia tak nak ikut kita, dia terbalik. Okey, now, okay, the thing is, why this plasma membrane is said to have fluid mosaic model? Kenapa fluid? Kenapa mosaic? Kenapa? Okey, so soalan ni memang glamour. Okey, dan ini adalah contoh gambar fluid mosaic model dalam bentuk 3D. Ini 3D diagram. Okey, kalau 2D-nya macam mana? Start lagi madam lukis berdasarkan komponen ni. Nanti madam lukis. Okay, now first kita nak jawab. Why this model is said to be fluid mosaic model? Kenapa? Okay, so yang pertama kita tengok fluid because fluid. Fosfolipid. Fosfolipid yang mana? Kalau dekat plasma membrane, fosfolipid ni ada kepala dan ada kaki. Ada kepala, ada kaki. Dan dekat plasma membrane, dia akan facing, kaki dia akan facing kaki. Bukan kepala kaki. Tak. Kaki bertemu kaki, kepala menghadap keluar. Dan dia bukan dua macam tu je. So, dia a few. So, ini yang kita panggil sebagai apa ni? Kita panggil sebagai apa? Kalau dua lapis fosfolipid. We call it as, cuba cari. Apa label dia? Very good. Okay, it is fosfolipid. Fosfolipid kalau satu je. Tapi bila dia ada dua lapis macam ni, bilayer, dua layer. Itu ciri pertama yang merupakan komponen utama. Kalau kita tengok kat sini ni lah ni, fosfolipid. Dia lekih ada kaki gitu. Okay, macam ni salah. Alright. So, apa cerita pasal fosfolipid ni? Dia kata macam kenapa dia dipanggil fluid? Sebab fosfolipid ini boleh bergerak, can move secara laterally. Laterally ni macam mana? Kalau ada dua fosfolipid, dia boleh tukar position dia kiri ke kanan. Sebelah-sebelah, tukar tempat. Ataupun flip-flop. Flip-flop ni macam mana? Lukis kalau tak tahu. Okay, yang atas pergi ke bawah, yang bawah pergi ke atas. Terbalik saya cakap. Hero-nya. Yang bawah boleh pergi atas boleh pergi bawah. Ini flip-flop. Kalau yang sebelah-sebelah tukar position, itu lateral. So, kenapa dia dipanggil fluid? Sebab fosfolipid dalam plasma membran kita ni, kita rasa macam tak gerak apa-apa, kita tak nampak. Sebenarnya dia boleh main tukar-tukar tempat. Okay, dia boleh gerak secara sebelah-sebelah, laterally, atau yang atas bawah, flip-flop. Dan protein, bukan dia je. Ada komponen kedua dekat plasma membran. Which are, dia akan ada struktur-struktur protein. Kalau you tengok nampak, dekat tengah-tengah antara fosfolipid ada pula protein. Dan protein ni ada beberapa jenis. Ada protein yang besar, ada protein kecil. Okay. So, katalah lepas tu sambung balik dengan fosfolipid. Okay, lepas tu ada pula jenis protein yang dia terbenam tapi separuh je. Okay, so ini adalah komponen kedua yang banyak ada dekat plasma membran, iaitu protein. Okay, so protein ni pun boleh gerak. Macam mana cara dia gerak? Tapi cara dia gerak hanyalah secara laterally sebab dia molekul yang besar.
Protein can move tapi secara laterally sahaja, sebelah-sebelah. So dari sini mungkin dia boleh gerak pergi sebelah sini, pergi belah sini, tapi dia tak boleh lah terbalik-terbalik pergi atas bawah, tak boleh. Sebab it is a large molecule. So kalau ditanya dalam exam, okay, macam mana yang dipanggil sebagai fluid mosaic model ni, so kita kata fluid mosaic model adalah apabila phospholipid can move laterally or flip-flop and protein can move laterally. Dekat mana yang diorang boleh main gerak-gerak ni? Within the phospholipid bilayer. Sebab sepanjang plasma membrane kita yang utama phospholipid. So dia boleh main gerak-gerak, boleh lari-lari. So macam tu lah. Okay. Selamat. Saya tengok kan recording saya takut tiba-tiba saya tak on audio. Bercakap lepas tu kan recordingnya tak boleh nak upload. Okay. So itulah dia. Manakala the second one adalah mosaic. Everybody ada dengan madam ke? Ke dah pergi lunch? Relax lah. Kita lunch sama-sama. lunch sambil dengar tak apa. Okay. Okay, good. Okay, so mosaic. Mosaic. Apa benda yang korang pernah dengar? Apa itu mosaic? What is mosaic? Mosaic apa mosaic? Apa mosaic yang korang pernah tahu kat rumah korang ke? Apa tu? Apa tu? Mosaic kat mana? Oh, yang tengah pijak dengan kaki. Betul. Tu mosaic. Okey, macam mana cara mosaic tu masa orang buat rumah nak letak dekat lantai rumah kita? Dia tampal-tampal kan? Kena letak simen, tampal. Susun-susun kan? So maknanya dia macam tertampal, terbenam, tertanam. Okey, so kat situ macam itulah konsep mosaic yang dekat sistem fluid mosaic model ni. Okey, in which mosaic ini dia kata sebab apa? Apa yang tertanam-tanam? Okey, main komponen kita fosfolipid. Tapi aksesori komponen kita ada beberapa jenis protein ni. Contoh protein yang separuh je terbenam ni kita panggil dia integral protein. Kalau yang attach je ni, kita panggil dia peripheral protein. Kalau terbenam dan sepenuhnya dekat plasma membrane macam ni, agak-agak siapa boleh bagi apa nama? Ini yang selalu menjadi transport protein. Yang boleh jadi protein liang. Apa kita panggil protein liang bahasa Melayunya apa? Bahasa Melayunya protein liang. Englishnya ialah protein ke? Tak ingat nanti. Channel protein. Very good. Pandai Azlina. Betul-betul. Okay, channel protein. Okay, so ini tapi channel tu peranan dia. So kita tak boleh label. Ini dari segi structure, nama dia dipanggil sebagai transmembrane protein. You all perlu lukislah sikit sebab ini gambar 3D. Ini gambar 2D tau. Okay, transmembrane protein. So protein ada 3 jenis. Okay, tapi kalau transmembrane ni yang boleh jadi carrier protein ataupun channel protein yang macam kawan you cakap yang boleh nak tukar-tukar bentuk. Sebab apa dia boleh jadi transport protein nanti? Sebab dia sepenuh plasma membrane. So apa bahan yang di dalam membrane dan di luar membrane tu dia boleh exchange masa active transport. Okay, tapi kalau protein-protein lain ni mungkin dia ada function lain. Okay, gabungan fungsi dengan function. Okay, jangan buat macam tu. Okay, alright. So, cerita mosaic ni berkait dengan macam mana cara protein ni berada pada fosfolipid. Okay, di mana dia kata various protein. Betul tak various? Various ni bila dia lebih dari satu jenis. Okay, apa yang lebih dari satu jenis ni, madam? Okay, yelah ada transmembrane, ada peripheral, ada integral, ada 3 jenis. Okay, various protein ni macam mana keadaan dia di dalam plasma membrane? Dia boleh jadi embedded in. Embedded in ni kalau tak tahu tulis, terbenam. So kalau yang kita tengok dalam gambar yang madam lukis, yang terbenam adalah transmembrane dan juga integral. Dia terbenam. Ataupun, tak adalah, yang ni tak terbenam. Or attached to. Attached ni maknanya terlekat. Tapi kat mana dia terbenam dan terlekat? Terbenam dan terlekat pada phospholipid bilayer.
dan bagi mosaic appearance. Maknanya bukanlah fosfolipid saja, ada something yang terbenam. That's why dua benda ni bila kita gabung jadilah kenapa struktur fosfolipid dipanggil sebagai fluid mosaic model. Tahu tak soalan ni berapa markah kalau struktur? Okey. So soalan ni kadang-kadang dia boleh jadi 4 markah. Kadang-kadang banyak tak? Kadang-kadang dia jadi 2 markah. Okay, kenapa 4 markah? So kita belajar yang ke arah 4 markah lah. Kalau dia 2 pun tetap dia nak kena ada yang 4 markah tu. So dia nak tengok, okay, kalau fluid ni, you mesti cerita pasal fosfolipid. You mesti cerita pasal protein. Ada 2. Fosfolipid gerak lain. Protein gerak lain. Tak boleh kita samakan. You just cakap fluid because phospholipid and protein can move. Tak dapat langsung markah. So untuk dapat markah dekat fluid, kita akan kena cakap phospholipid can move laterally or flip-flop. While ataupun and protein can move laterally. Dapatlah 2 markah. Sama lah macam assignment korang. Yang tulis, design dia kan dah tak muat. Dia pun bagi diskaun kat diri dia. Buang certain ayat. Tak sama pada Madam 10 kali cakap ikut dalam nota dapat markah penuh untuk writing. Tak, you pun buang. Tak ada. Apa jadi? Kuranglah markah you. Yang dah ada ni kan nota tambahan. Dari buku teks Campbell tu. Ini sebenarnya dah poin-poin penting dah yang kita bagi. Kalau Madam kata penting, wajib tahu. Star macam Madam. Okay, well kalau mosaic macam mana nak dapat? Okay, dia akan tengok ni embedded in or attached to ni dan kena ada dua-dua ni kena ada 1 markah. Mestilah nak kena habiskan ayat ni. Dah terbenam dengan terlekat dekat mana? Phospholipid bilayer and give mosaic appearance. Dapat juga 2 markah. Kalau dia 2 markah je, kena memang lengkap jugalah. Dapatlah 2 markah. So, glamour lah soalan ni. Sekejap lagi kita tengok. Betul tak dia tanya soalan ni? Okey. Dari segi komponen, tadi kita cerita 2 komponen utama. Betul? Okey. Alright. So, komponen yang utama ni kita tengok apa ayat-ayat penting dia. Untuk fosfolipid, okey. If you can see, apa yang dia cakap kat sini. Cell membrane consists of phospholipid bilayer with various protein molecule embedded to it. So kita katalah betul lah tadi yang kita lukis tadi gambar ni. Sebab tu Madam songkong lukis. Okey, dia adalah phospholipid, di celah-celah dia ada protein. 3 jenis protein tu. A phospholipid, ini sifat dia, explanation penerangan. Dia dipanggil sebagai amphipathic molecule. Maksudnya apa? Ini yang kita lukis. Yang Madam kata kaki bertemu kaki. Kepala kaki. Kalau dalam bentuk phospholipid bilayer, kaki akan bertemu kaki. Kenapa? Okay, this is because kepala ini sifatnya, tak nak tulis pakai warna ni. Tak nampak. Okay. Sifat dia adalah hydrophilic. Hydrophilic tu apa? Madam pernah cakap hydrophilic ni. Masalahnya kaki ni sifat dia tulis bawah phobic. Dia sebenarnya kena berterusan. Phobic ni datang dari perkataan apa? Phobia. Phobia tu suka ke takut? Takut. So apa yang dia takut? Nama depan dia hydro. Hydro tu apa? Air. So takut air. Jadi bila dia takut air, bila dia jadi plasma membran, kita tahu cytoplasm kita air. Banyaknya fluid. Di luar daripada sel pun ada intercellular extracellular fluid. Air juga. Sebab tu bahagian hydrophilic dia tak boleh menghadap keluar. Dalam struktur plasma membran kita, Allah dah ciptakan unik. Bahagian kepala yang hydrophilic. Hydrophilic ni maksudnya dia suka air. Itu yang dia terangkan dalam 2 poin yang bawah ni. Di mana dia kata kepala hydrophilic head of phospholipid point upward. Dia menghadap keluar. Luar daripada sel dan menghadap ke cytoplasm sebab dia ni boleh attracted to water. Maknanya dia boleh kata dia suka air. Air tu boleh dengan dia.
Manakala hydrophobic ni bukan head, ekor kita panggil, bukan kaki. Hydrophobic tail. Okey, tapi dia akan face inward. Maksud face inward ni lah, kaki bertemu kaki. Sebab apa? Sifat dia ni adalah, alamak dia tak beritahu kiranya dia terbalik. Dia not attracted to water. Apa pentingnya tujuan ni? Sebab tu sekarang dengan adanya sifat istimewa pada fosfolipid ini, kalau you tengok fungsi dia, dia akan menyebabkan kita punya sel membran ni sama dengan plasma membran Sifat dia, dia menjadikan plasma membran kita ni selective permeable. Maknanya bukan semua bahan boleh suka-suka hati. Masuk keluar sel tak bagi salam. Tak boleh. Kalau benda tu large, dia kena lalu ikut protein je. Plasma membran, fosfolipid tak akan benarkan dia. Kalau benda tu adalah benda yang macam ada charge-charge, tak boleh juga. Sebab dia tak boleh lalu plasma membran. Sebab fosfolipid ni dia adik-beradik minyak. So, kalau kita tengok minyak, kalau dengan air tak boleh kan? Tapi macam mana? Ada cara lain macam mana air boleh merentas plasma membran kita. Tapi nak bagi tahunya, sifat hydrophilic dan hydrophobic ini menyebabkan plasma membran menjadi selective permeable. Dia pilih bahan apa yang boleh lalu. Selective pilih, permeable telap. Yang tak tahu tulis. Apa maksud permeable? Permeable ni adalah telap. Telap memilih. Kan? Bahasa Melayunya. Jangan jawab peksa suka hati aku je. Telap memilih. Apa maksud telap memilih? So maknanya dia pilih bahan tertentu je boleh lalu. Kalau yang tak boleh lalu, kena guna cara lain. Nanti kita akan belajar bab transport. Kalau tak boleh lalu secara direct, dia kena lalu cara apa? Okey, so itu yang dia bagi penerangan. Yang pentingnya yang warna kuning ni sifat dia. Yang warna hijau ni penerangan. Okay, it prevent ion. Maknanya benda-benda ion-ion tertentu, benda-benda asing yang bersifat polar tak boleh masuk secara diffusion. Nak serap masuk je tak boleh. Okay, but allow diffusion of hydrophobic molecule. Contohnya bahan tu hormon, dan hormon tu diperbuat dari steroid. Kita pernah sebut kan pasal hormon yang diperbuat daripada steroid. Hormon steroid dia boleh masuk direct ke dalam plasma membran. Sebab steroid adik-beradik dengan fosfolipid. So sebab dia adik-beradik, bolehlah masuk. Tapi kalau air, ion, large molecule, tak boleh. Okay. So sebab tu dia kata, ciri dia yang dia benarkan, bahan yang dia benarkan, allow the diffusion of hydrophobic molecule. Kalau you nak tulis, apa contoh hydrophobic molecule? Kalau dalam sel kita lah. Contohnya adalah steroid hormon. Hormon yang base dia diperbuat daripada steroid. Contohnya ada hormon, reproduktif hormon kita, testosteron, estrogen, progesteron. Tapi bukan semua hormon tau. Ada hormon yang bukan steroid. Okay. Ni some of it lah. So kalau geng dia, senang masuk. Kalau bukan geng dia, susah. Okay, next kita tengok komponen kedua penting. Okay, adalah tadi madam dah bagi tahu protein. Okay, ada peripheral, ada integral. Okay, integral ini adalah yang tadi kita sebut yang terbenam. Tambah kat nota you. Ada dua lah tadi yang kita kata integral protein. Sama ada dia terbenam separuh tu, ataupun kalau keseluruhan dari plasma membran, we call it as transmembrane protein. Kalau peripheral ni, itu yang dia attach pada luar. Kalau dalam gambar ni tak ada. Let's say katalah dia attach kat sini. Ini peripheral protein. Okay. So, pada phospholipid bilayer, kita dah tengok dalam tadi yang mozaik, ada dua jenis protein. Okay, apa dua jenis ni? Peripheral protein ataupun integral. Integral ni termasuk transmembrane lah. Cuma sama ada, okay, kalau kita tengok peripheral ni kat mana? Dia located dekat outside ataupun inside. Outer ataupun inner surface of the membrane. Kat bawah ni ke? Kat luar atas ke? Dan sifat dia bind secara loosely. Maknanya dia kan boleh gerak-gerak kan? Dia boleh gerak ke tempat lain. Dia bukan terbenam betul-betul. Sebab tu kita panggil peripheral. Kalau integral protein,
Boleh jadi yang transmembrane tadi adalah fully embedded atau partially embedded. Partially embedded ni apa? Separuh je terbenam. Yang integral Madam tunjuk tadi. Kalau dalam gambar ni, semua transmembrane. Fully embedded. Kalau dalam gambar Madam tadi, Madam ada tunjuk. Yang separuh je terbenam. Kalau separuh terbenam, kita panggil integral. Kalau sepenuhnya, kita panggil transmembrane. Okay. Tapi bila dia terbenam kan, macam you, something dah terbenam. Of course lah dia tightly bound. Maknanya taklah loose. Tak bolehlah suka-suka hati nak cabut. Dia tightly bound to phospholipid bilayer. So integral protein that penetrate fully through the membrane biasanya dipanggil sebagai transmembrane. Nampak tak? Mana kata? Maknanya terbenam separuh ke sepenuhnya ke dipanggil integral. Tapi kalau yang sepenuhnya ni kita panggil juga sebagai transmembrane. Dan dia boleh berperanan sebagai transport protein. Dia berperanan sebagai transport protein. Okey, dan apa fungsi protein kepada plasma membran kita? Okey, apa kerja dia bila dia berada dekat plasma membran? Yang pertama, kalaulah dia transmembran, dia bolehlah tolong angkut bahan-bahan yang tak boleh masuk tadi. Contohnya kita nak bawa masuk, dulu you all pernah tak belajar proses Na+ dengan K+. Apa nama jenis transport yang nak angkut Na+ dengan K+ ni? Kat sekolah. Pernah belajar tak? Korang jangan tipu tau. Madam kan ada silibus KSSM. Madam tahu apa korang belajar kat sekolah. Kawan madam kat sekolah baru share. Nama protein tu protein pembawa. Betul kan? Yang ni boleh buka tutup kan? Nama proses angkut Na+ dengan K+ ni nama prosesnya apa? Madam nak tulis yang bahasa Inggerisnya. Madam nak tahu kat sekolah dulu belajar apa? Okey, dia active transport, betul. Ada tak dulu belajar nama prosesnya apa? Betul, dia active transport, melibatkan protein carrier, protein pembawa. Tapi nama prosesnya apa? Tak belajar? Okey, nama dia adalah sodium, potasium, buruk kan cara sebutan tu kan? Pump. Saya tak tahu bahasa Melayunya apa. Dia nak angkut sodium dan potasium, nak balancekan dalam badan kita. So carrier protein tu, dia yang jenis yang macam ni lah. Yang boleh buka tutup. Masa dia buka, dia lepaskan sodium. Okay. Lepas tu K+ bind, dia lepaskan pula ke dalam sel. Dan dia perlukan ATP. Sebab tu dia dipanggil active transport. So itu salah satulah. Ataupun yang tadi kawan you kata protein liang kan, channel protein. Pun boleh membenarkan bahan tertentu lalu tapi menggunakan from high concentration to low concentration. Dari kawasan yang banyak ke kawasan sikit. Kan proses transport ni kan dia akan bergantung kepada kepekatan antara dua kawasan kan. So satu dia jadi untuk tolong angkut bahan lah. Transporter lah. Okay, yang kedua, dia juga berperanan sebagai enzim. Ingat tak kita belajar hari tu macam ribosome tu. Dia jadi enzim. Sebab dia protein. Dia boleh jadi enzim. Yang ketiga, ini kalau kita kaitkan dengan yang ni enzim lah. Enzim. Maknanya protein, semua enzim diperbuat daripada protein. Tapi bukan semua protein adalah enzim. So enzim yang merupakan protein boleh involve dalam enzymatic activity. Maknanya dia menjadi pemangkin kepada tindak balas. Walaupun dia berada pada plasma membran. So dia boleh tolong jadi sebagai enzim. Okay, and then kalau signal transduction, ada setengah protein yang ada pada plasma membran ni merupakan hormon. Kalau hormon, dia bukan mangkinkan tidak balas. Dia bukan cepatkan tidak balas. Tak. Kalau hormon, ini kita panggil catalyze. Mangkinkan. Kalau hormon, kita panggil induce. Kita rangsang. Dia tak buat kerja. Dia menyebabkan benda tu dirangsang dan buat kerja. Kalau enzim, dia terlibat. Itu melibatkan proses tu dipanggil signal transduction. Okay, yang ni kan bukan salah tau. Yang ni paling comel. Cell recognition. Apa yang menyebabkan you tak boleh bagi sel dalam badan you kepada orang lain suka hati? Contoh, buah hati you sakit buah pinggang. Kena cari penderma buah pinggang. Minta dijauhkan lah. Okay, contoh. Buah hati orang lain lah, bukan buah hati you lah.
buah hati orang lain. Ada sakit buah pinggang. Pakwa ke makwa dia nak dermakan buah pinggang. Tiba-tiba doktor kata tak boleh. Betapa cinta pun you pada dia, you tak boleh. Tahu tak kenapa? Okay, dia disebabkan oleh cell-cell recognition ni. Pada protein yang ada pada plasma membran, sebenarnya ada komponen yang ketiga. Okay, yang penting untuk menjadi polis entry one to jaga dekat sel you. Siapa polis entry one to jaga? Ataupun sekarang yang glamournya yang menjaga jalan-jalan kita SJR-nya dalam sel kita adalah karbohidrat. Kalau you perasan ni. Dan karbohidrat ni dia boleh attach pada protein. Kalau dia attach pada protein, ini yang baru dia boleh buat cell-cell recognition ni. Ataupun karbohidrat ni sebenarnya dia boleh attach pada fosfolipid. So nama dia akan jadi lain. Kalau karbohidrat attach pada protein, nama dia akan jadi glycoprotein. Glyco ni sebab dia adik-beradik karbohidrat bergabung dengan protein. Kalau dia adalah fosfolipid gabung dengan karbohidrat, dia jadi apa? Cuba teka. Protein gabung dengan ni. Okey, apa? Buruknya. Kejap. Tak boleh buruk sangat ni. Saya cari tempat sesuai untuk tulis. Sebab dia karbohidrat, karbohidrat tadi ditukar jadi perkataan glyco. Betul? Glyco. So, sebab dia attach pada lipid, glycolipid. So, dalam badan kita, kejap lagi kat karbohidrat pun kita akan cerita, glycolipid dan glycoprotein ni, dia akan jalankan fungsi cell recognition. Maknanya antara sel dengan sel, dia buat pengenalan. Kalau sel tu bukan kepunyaan badan you, karbohidrat dia lain. So, badan kita pun ada karbohidrat kita. Walaupun adik-beradik. Okay? So, dia akan kenal. Kalau sel tu masuk dalam badan, ni bukan sel kita punya. Okey, dia akan panggil sistem imun kita, bunuh sel ni. Dia tak boleh. So, dalam badan kita, kita punya setiap membran, setiap satu kulit ke kat mana, dekat mana-mana je yang ada plasma membran, akan ada polis entry one to jaga ni. Glycolipid, glycoprotein, atau kalau dia sorang-sorang je, kategorinya adalah karbohidrat. So, dia yang akan jadi sensor. Okey, ada tak benda asing. Dia bukan detect sel lain je. Macam contoh ada patogen ke apa semua pun dia juga yang akan buat cell recognition. Nanti kat bawah kita tengok Okey, so kat sini kenapa termasuk di bawah kategori protein? Sebab kita tahu protein boleh juga bergabung dengan this one. So yang ni merujuk kepada structure glycoprotein lah. Okey, intercellular joining maknanya antara sel dengan sel ni, kan, macam mana sel you tak lari? Kejap sel ni berenang ke tempat lain. Terputus antara satu sel dengan satu sel. Sebenarnya protein dengan protein yang lekat kan dia. Dia attach. Macam terlekat lah. Macam ada adhesive tag lekat. So antara protein dengan protein yang sel bersebelahan akan lekatkan. So dia memainkan peranan sebagai antara sel. Inter kan bila kata antara. Intercellular. Antara sel join. Okay. Dan juga dia menjadi tempat lekat kita punya cytoskeleton. Protein ni lah. Dia tak akan lekat dekat fosfolipid. So ini lebih kepada structure sel lah. Okay. So ada 6 fungsi protein pada plasma membran. So soalan ni kalau keluar, dia suka keluar yang aneka gabungan tu. Yang 1, 2, 3, 4. Yang mana merupakan fungsi protein pada plasma membran. So kena tahulah dia ada 6. Okay. Alright. So, seterusnya untuk karbohidrat, karbohidrat dah tahu kan yang mana? Komponen ketiga penting adalah karbohidrat. Biasanya dia dalam bentuk rantaian. Ingat tak kenapa dia lukis dalam bentuk 6 segi? Ni sebenarnya setiap satu ni dia adalah hexagon. Lukis ala-ala macam ni lah. Sebenarnya ingat tak kita lukis hari tu? Ingat tak kita lukis chapter berapa hari tu kita belajar? Chapter 1, alpha glucose. Carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Kan bentuk 6 segi tu. Okey, so dia macam ni lah. Dia terikat antara satu sama lain menjadi oligosaccharide tu maknanya dalam bentuk polimer lah, panjang. Okey, so dia boleh attach pada fosfolipid. Ini yang tadi kita sebut tadi. Yang kawan you sebut tadi ada, dia tulis dalam ni. Kita dah belajar tadi. Kalau karbohidrat campur fosfolipid, namanya glycolipid. Kalau karbohidrat campur protein, namanya glycoprotein. Apa kerja dia?
Kerja dia adalah cell recognition or act as cell marker. Bukan marker tulis tu, marker. Marker ni macam macam mana nak sebut dia macam dia yang alert kan. Kalau macam kalau dalam barisan dia ada sel macam yang orang yang bagi arahan komando. Ada sel marker dia yang akan bagi tahu. Oh, ada benda asing. Oh, bukan sel kau. Oh, apa. Tapi dia taklah pakai hailer ke, speaker ke. Dia adalah cara dia dengan dia secret bahan atau sebagainya. Yang tu kita akan belajar juga semester 2 nanti. Macam mana badan you nak lawan benda asing. Okay? So ini 3 komponen utama dan dia cerita juga satu lagi komponen yang terakhir. Dah nak habis. Kolesterol. Confident. Macam lah. Okay, iaitu kolesterol. Okay, di mana yang mana? Yang mana kolesterol? Madam warnakan tak boleh warna kat gambar lah. Alamak. Ayuk, macam mana nak buat? Ayuk, nak warna apa? Pink lah. Ni kolesterol. Kolesterol dia ada kena ada empat segi ni ada 3. Dia memang terdiri daripada 3 ring structure. Nampak tak? Kat sini ada sikit, kat sini ada sikit. Dan kedudukan dia kat mana? Dia 4 lah, 4. Ring dia ada 4. 4 ring structure. So maknanya dia macam bersegi-segi. Terdiri daripada 4 ring structure. Okay, apa peranan dia pula? Kenapa kena ada kolesterol dekat plasma membran kita? Okay, sebab tu badan kita sebenarnya, kan orang kata kolesterol tinggi, kurangkan makan minyak. Okay, sebenarnya kolesterol dalam badan kita adalah perlu pada kadar yang betul. Sebab tu dia ada kolesterol baik, kolesterol jahat kan. Okay, dia ada HDL, high density lipid ataupun low density lipid. So yang baik tu ada dalam badan kita, terutamanya pada plasma membran. Apa fungsi dia? Okay, nampak? Function kolesterol tadi adalah nak regulate the fluidity of membrane. Jumpa perkataan fluidity. Tadi dah jumpa tak? Apa maksud fluid tadi? Apa kata kuncinya? Fluid. Oh, dah tinggal madam je lah ni. Kelas dah nak habis. Fluid. Apa kata kuncinya? Apa yang berlaku kalau fluid tadi? Saja tak nak turunkan nota ni. Fluid maknanya kata kunci dia gerak. Protein dengan lipid tu boleh gerak. Tapi sekarang adanya kolesterol, dia nak regulate, dia nak kawal kadar pergerakan tu. Sebab cuba you bayang, plasma membran you ni, dia kan macam adik-beradik lemak kan. Kalau lah cuaca panas, okay, tiba-tiba plasma membran you cair. Macam lemak yang beku kan cair. Terbuka lah plasma membran. So kolesterol akan ada untuk regulate. Jangan bagi dia terbuka, jangan bagi dia gerak banyak sangat keluar kiri kanan ke pindah atas bawah. Okay, supaya dia kata nampak at different temperature dan dia increase flexibility dan stability of membrane. Macam mana? Kalau keadaan panas, warm, dia menyebabkan membran ni, kolesterol ni akan pegang supaya membran ni tak terbuka. Dia tak cair. Tak adalah cair pun. Sebab dah ada kolesterol ni lah. Dia jadi rigid. Tapi bila kita pergi tempat sejuk, tak ada pula tiba-tiba kita jadi beku. Sel kita masih berfungsi macam biasa. Proses masih berlaku. Sebab apa? Kolesterol ni juga akan menyebabkan plasma membran ni tak beku. Dia prevent tight packing of phospholipid. Sebab protein tak terganggu disebabkan temperature. Sebab macam lemak. Senangnya you ambil minyak kat rumah kan. Minyak letak dalam satu tupperware kecil. Letak kat peti sejuk. Apa jadi kat minyak? Beku kan? Okay, cold dia beku. Okay, bila keluarkan letak atas pada suhu bilik. Sebab minyak pada suhu bilik memang cair. So dia cair balik. So kita punya fosfolipid tak adalah cair yang sampai macam tu. Okay, dia memang solid. Tapi dia boleh menyebabkan dia boleh orang kata terputus ataupun terbuka. Okay, kalau tak ada kolesterol ni. So ini yang penting untuk kolesterol. Okay, function dia satu je. Okay, dah habis dah kita belajar. Okay, so saya stop dulu.